Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam We Are UniKL. Apa khabar tuan-tuan? Saya Muhammad Nasrul Hakim bin Jaludin dari Teknoputra Division UniKL HQ yang menguruskan program pembangunan usahawan untuk seluruh UniKL. Teknoputra diberi mandat untuk melahirkan usahawan dan tekno usahawan dengan memastikan pelajar dan graduan UniKL diterapkan dengan ilmu dan pemikiran, yakni mindset sebagai pelajar dan sebagai seorang usahawan. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan syabas dan tahniah di atas penyertaan tuan-tuan selaku peserta Designpreneur Bespoke program Unimoda yang telah bermula kemarin. Syabas. Sebagaimana yang tuan-tuan sedia maklum, program ini merupakan sebahagian daripada program penjana yang diperkenankan oleh pihak kerajaan untuk melahirkan lebih ramai usahawan yang boleh survive dalam pandemik COVID dan boleh membantu pihak-pihak lain yang memerlukan. Konsep bespoke dalam kursus ini adalah bersifat fokus, mentorship serta bimbingan. Bimbingan untuk sehingga seseorang itu benar-benar berjaya. Jadi tuan-tuan boleh sentiasa refer pada trainer tuan-tuan sepanjang kursus ini. Sebelum saya serahkan kepada pihak trainer, izinkan untuk saya berkongsi sedikit ilmu bersama tuan-tuan. Pertama, setiap usahawan baik yang kecil maupun yang besar perlulah sentiasa berfikiran ke hadapan. Para usahawan yang berfikiran ke hadapan sememangnya mempunyai banyak idea dan perancangan yang hebat. Ini adalah contoh ataupun kreativiti dalam perniagaan. Dengan berbekalkan idea-idea yang hebat, seseorang yang kreatif dalam menjalankan perniagaan sekaligus akan sentiasa bersiap sedia bagi menghadapi sebarang kemungkinan yang berlaku. Usahawan yang berfikiran ke hadapan tidak akan menghadkan fikiran mereka untuk mencari satu saja penyelesaian, bahkan akan memikirkan lebih banyak penyelesaian agar mereka mempunyai banyak pilihan bagi menamatkan segala permasalahan yang membelenggu perniagaan. Umpamanya dalam kaedah COVID, konsep COVID pandemik ni kita tak pasti, kita pun tak tahu benda ni dah terjadi. Jadi kalaulah sebagai seorang usahawan kita tidak bersedia dengan apa yang akan berlaku pada akan datang, maka kita boleh terlingkup lah. Yang kedua, mencontohi usahawan yang berjaya. Seseorang usahawan kecil maupun yang sedang berjinak-jinak dalam perniagaan perlu memotivasikan diri dengan mencontohi usahawan lain yang berjaya. Kisah Tan Sri Syed Mokhtar Al-Bukhari, ini yang saya nak kongsikan kepada tuan-tuan, boleh jadikan sebagai satu motivasi untuk kita menjadi lebih berjaya. Tan Sri Syed Mokhtar Al-Bukhari ini dia bukanlah seorang yang berpendidikan tinggi, bahkan dia pun tak masuk universiti. Kebanyakan ilmunya dia dapat daripada pengalaman dan juga aktiviti ataupun gerak kerja secara langsung yang bermula dari bawah. Faktor keadaan keluarga beliau yang susah juga menjadikan penyumbang kepada kejayaan yang dikecapinya sekarang dan kerana untuk membantu keluarga menjadi lebih baik. Antara nasihat beliau kepada para usahawan adalah fokus kepada satu perniagaan terlebih dahulu sehingga stabil dan menguntungkan, barulah mempelbagaikan perniagaan. Kata beliau, perniagaan pertama perlu kukuh sebelum anda mempelbagaikan perniagaan, supaya jika perniagaan yang baru kita ceburi itu tidak maju, maka kita boleh kembali kepada perniagaan pertama yang kita usahakan. Itu yang dia pernah pesan. Beliau juga menjelaskan setiap perniagaan sama ada kecil maupun besar akan mempunyai masalah, cabaran dan kerenah yang tersendiri. Oleh itu, para usahawan tidak boleh tunduk dan juga berputus asa dengan masalah yang berlaku. Ungkapan yang dia selalu cakap ialah, saya ni tak ada apa-apa, tak ada yang istimewa tentang diri saya, tapi apa yang membezakan diri saya dengan orang lain ialah bagaimana cara saya menghadapi masalah dan cabaran dalam perniagaan tu.
Beliau berkongsi susah payah mengenai perniagaan pertama yang beliau usahakan bersama rakan kongsi yang bukan Bumi Putra. Dan bagaimana rakan kongsi tersebut menekan beliau untuk sehingga terpaksa menggadaikan dua lot tanah milik keluarga untuk jadikan modal tambahan bagi mengekalkan penguasaan share majoriti di dalam Bukhari Rice Sdn Bhd. Kalaulah apa-apa terjadi kepada perniagaan saya pada masa itu, maka kami sekeluarga tak akan ada tempat tinggal. Itu yang dia pernah bagi tahulah. Beliau juga mengharapkan agar para usahawan yakin dengan diri sendiri dan apa yang sedang diusahakan. Ramai usahawan Bumi Putra tidak berjaya bukan kerana idea mereka tidak bagus, tetapi mereka tidak yakin dengan diri mereka sendiri. Allah kata kalau nak kenal dia, maka kena kenal diri sendiri dahulu. Yakin dengan diri sendiri adalah salah satu tanda orang itu kenal dirinya sendiri. InsyaAllah bila yakin, Allah akan permudahkan urusan kita. Itu yang Tan Sri Syed Muhtar sebut. Kita ambil orang lain pula, Charles Darwin, tokoh ilmuwan. Dia kata tahap tertinggi dalam budaya moral adalah ketika kita menyedari bahawa kita mampu mengawal pemikiran kita sendiri. Charles Darwin ni, dia seorang individu yang bijak, dia boleh, orang kata apa, dia punya IQ dan EQ yang tinggi. Jadi setiap apa yang dia cakap tu orang dengar, orang nak tahu apa dia cakap. Sebagai contoh, ayat di atas adalah peringatan bahawa kita adalah apa yang kita fikirkan. Adalah apa yang kita fikirkan. Jangan benarkan kata-kata orang lain mempengaruhi jati diri kita. Jangan biarkan kata-kata orang lain melemahkan jiwa kita dan menyebabkan kita hilang pedoman. Sekali kita membenarkan kata-kata orang lain mempengaruhi pemikiran kita, maka ia adalah permulaan kepada sebuah kegagalan. Albert Einstein pula berkata, Albert Einstein ni tokoh ilmuwan juga. Dia kata, try not to become a man of success, but rather to become a man of value. Dia kata, maksudnya jangan cuba untuk menjadi orang yang berjaya, tetapi cuba untuk menjadi orang yang berharga, orang yang bernilai. Yang ini maksud sini bukanlah beliau melarang untuk kita jadi berjaya, tetapi dia nak ingatkan, selain jadi orang yang berjaya, perlulah kita ni memberi nilai kepada orang lain. Jadilah seorang yang bermanfaat dan mampu untuk menambah baik kehidupan orang lain, bukan sekadar untuk berjaya seorang diri lah. Sebagai contoh, maknanya semakin banyak duit yang kita ada, semakin banyak sedekah yang kita berikan. Nabi SAW juga bersabda, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat kepada orang lain. Kita ni sebagai seorang usahawan Islam tak sama dengan usahawan yang bukan Islam, tuan-tuan. Usahawan Islam berniaga untuk mendapat manfaat dunia dan akhirat, manakala usahawan bukan Islam berniaga untuk dunia semata-mata. Jadi jangan risau. Kalau kita tengok kenapa bangsa lain yang bukan Islam lebih berjaya dalam perniagaan, kerana Allah dah janjikan dunia tu untuk mereka. Kita ni sebagai usahawan Islam, kalau kita berjaya kita syukur, kalau kita tak berjaya pun kita syukur. Kalau kita berjaya kita syukur, kalau kita tak berjaya pun kita syukur. Paling penting kita terus berusaha. Jadi akhir kalam, jadikanlah kursus bespoke penjara ini sebagai titik tolak kepada kejayaan tuan-tuan selaku design perdana dalam industri leather. Jadikanlah pandemik COVID-19 ini sebagai permulaan era kebangkitan industri leather dari kalangan anak muda yang bakal mengharumkan nama negara. Bagi pihak Tekno Putra Uni KL, saya ingin merakamkan sekalung tahniah kepada para peserta, para jurulatih serta para penganjur iaitu Uni KL Midi kerana menjadikan kursus ini jadi. Akhirnya jadi. Saya doakan agar tuan-tuan, perempuan, semualah yang terlibat ni semoga berjaya di dunia dan di akhirat, serta menjadi insan yang benar-benar memberi manfaat kepada agama, bangsa dan negara, insya-Allah. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.